Okey, kontroversi lagi guys. Jadi sesiapa yang komen akan kena kecam lah. To and fro. Saya nak bawa angle lain tapi sebelum tu saya nak tunjuk ini message solidariti untuk siapa? Kecam Netanyahu itu kan pembidang kena turun. Kementerian Pendidikan kena komen kerana bawa senjata dalam sekolah tak dibenarkan atau replika ya. Saya pun tak boleh tunjuk kerana TikTok pun tak benarkan kalau you ada replika senjata api. Dia kena ada notis saya pernah kena lah. Okay. Dan tekanan sekali lagi teruk kepada Tuan Syekh kita PMX, kena tekanan mana pendirian Islam anda Anwar Ibrahim. Tetapi sebelum saya nak komen, saya nak tunjuk share satu gambar. Mereka kata daripada Sabah Sarawak, cara orang dua kanak-kanak, satu berdoa, satu kanak-kanak bukan Islam pegang tangan, kita tahu sebagai simbol bukan Islam. Apakah ini melahirkan solidaritas? Dan tentu sekali dia dikecam. Mesti punyalah. Saya komen ini, saya dah bersedia untuk dikecam, tapi saya nak bawa satu poin. Poin saya ialah satu perkataan, maslahah awam, maslahah umum, membenarkan pemimpin politik membuat satu keputusan yang tak popular, nampak tak syar'i. Saya bagi penjelasan, dengar sikit. Ada dua peristiwa. Satu, dalam negara berkenaan PAS, yang masa saya jadi ahli PAS, dan satu ialah mengenai Perancis. Saya dah melawat Perancis beberapa kali. Ada umat Islam, kebanyakannya adalah Frankofon daripada utara Afrika, seperti Tunisia, Algeria, Maghribi. Saya pun kawan di Paris, saya duduk bersama di Paris, kawan daripada Tunisia, yang boleh berbahasa Perancis dan Arab. Mereka memakai nikab, tutup purda, tunjuk identiti Islam, menjadi isu keselamatan kepada Perancis, kerajaan Perancis, kerana dia tak dapat kenal cam orang tu. Siapa orang ni? Tutup. Kedua, dia digunakan oleh penjenayah misalan. Okey, walaupun hanya minoriti saja yang melakukan itu. Jadi kerajaan Perancis keluarkan undang-undang beberapa belas tahun lepas mengharamkan pakai nikab di khalayak ramai. Jadi tunjuk perasaan besar-besaran diadakan oleh umat Islam yang sokong. Wanita boleh pakai purda, nikab, menutup jilbab. Ini jaga agama dia, tak mau ditonton oleh lelaki, syaitan semua. Mufti besar Paris menyokong keputusan kerajaan kerana dia kata ia bukan syariat. Dia bukan sebahagian dari syariat untuk menutup semua. Solat pun kita kena buka, tak boleh solat tutup muka. Pergi Mekah pun kena buka tangan dengan muka. Ya, ini saya tak berbincang fiqah, bukan bidang saya. Ustaz Azhar Idrus. Itu pun Azhar Idrus sokong takbir semasa kita menunjukkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya pun banyak kali pergi tunjuk perasaan sampai menghidu gas pemedih mata pun ada. Tapi itu lain cerita. Okey. Majlis Syura Al-Azhar pun menyokong keputusan kerajaan Perancis masa itu. Tetapi Sheikh Hamzah Yusof, pendakwa masyhur dari Amerika Syarikat, dia kata walaupun dia setuju, ia bukan dalam syariat, tapi dia mengutuk keputusan kerajaan Perancis nak victimkan, memangsakan segelintir saja muslimat ini, mereka nak tutup, biarlah tutup. Ya. Saya pula dalam PAS pun ada pengalaman. Kita pernah dalam pemuda PAS, ada muslimat, dia tak boleh jumpa kita, ada tabir semua ni, pengaruh Maududi Pakistan atau Iran buka. Pakistan tidak, dia tutup semua, tak boleh campur. Turki pun sama, saya pernah pergi Turki, langsung tak boleh berbicara dengan kaum wanita dia, langsung tak boleh. Mereka keluarkan dari rumah. Masa kita pergi rumah, semua keluar dari rumah. Ya, jadi dalam pemuda PAS itu, bila kita dah buat satu majlis, ada penglibatan muslimat, kita kata kita nak ambil gambar dia. Biar gambar dia nampaklah muka tu cantik kan muslimat. Kan muslimat kata, biar kita sendiri tampak. Dia tak mau kita tengok muka dia semua. Jadi saya bersuara masa tu. Saya kata, saya lupa. Ini berpuluh tahun tu saya pun bersuara. Saya masa tu pandai sikit lah bab politik ni. Masalah umum ni. Bahawa macam mana kita nak mentadbir. Saya ingat. Bagaimana kita nak mentadbir Malaysia esok. Malaysia PAS perintah. Tiba-tiba IC tu tak boleh nampak muka orang. Contohlah ya. Okey.
masalah umum, pernah sekali Ustaz Abdul Hadi Awang semasa kawan dengan DAP. Ya, PAS pernah berkawan dengan DAP. Tahun 85, jadi Exco Pemerlepas Pusat kita, 86 saya calon lawan Daim. Ya, saya calon PAS merebut lawan Daim, kalah. Kalau menang saya jadi Menteri Kewangan. Kita ada dialog dengan orang Cina. Ya. Dan kita berkawan kerjasama dengan DAP dalam pilihan raya umum 86 atau dengan Tong Chiao Chung, PAS CCC, dan Ustaz Abdul Hadi Awang keluarkan fatwa. Dia kata masalah umum kita kena cari hadis walaupun dhaif membenarkan tahalluf asyasi, iaitu ada pakatan politik walaupun dengan musuh ke siapa ke, demi untuk kebaikan umat, masalah umat, demokrasi perlu menang, kita perlu undi Cina dan untuk dakwah kepada mereka. Tapi sekarang dah tak popular kalau kita sebut tu. Apa ni, tak boleh ke takbir Allahu Akbar. Saya nak beritahu, kalau saya PM, saya bukan saja suruh takbir, saya akan panggil polis pun, tentera pun turun takbir sekali, tahu tak? Saya akan macam tu. Kerana ada kontroversi di sana. Kerana dikatakan Hamas menyerang dengan kejam. Kontroversi itu pun saya tak mau disembunyikan. Saya akan minta, kalau saya PMX, saya akan minta PBB ke ICJ ke, International Court of Justice ke, pergi menyiasat. Betul ke Hamas yang serang tu? Betul ke Hamas yang bunuh bayi? Betul ke Hamas yang pergi merogoh perempuan di sana? Kerana Islam tak akan buat begitu. Ya? So, Islam akan menghukum orang Islam begitu. Jadi kepada saya, kontroversi ni timbul. Saya pun tak tahulah PMX ni terlalu lembut ke apa ke, nak jaga image ke. Tapi sedia maklum lah, kita lemah. Duit ringgit kita lemah. Ekonomi kita lemah. Rafizi pula ada masalah kesihatan, ya, sakit jantung. Jadi, kita rakyat ni macam mana? Kita berpecah belah. PAS, Ustaz Hadi Awang dengan Anwar Ibrahim dulu sahabat sekatil. Saya tahu, saya dalam PAS dan saya dalam ABIM tahun 80 sampai 85 sampai 95. Jadi kepada saya, kecoh lah ni. Saya setuju satu pihak, tapi kita kena tengok juga masalah umum. Saya kalau disuruh oleh PMA kata, lu jangan takbir, saya akan akur lah kerana dia pemimpin. Ya, kita kena taat kepada pemimpin kerana ada macam Hudaibiyah. Kita tengok perjanjian Hudaibiyah. Orang musyrikin kata potong ini Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita betul ikut Bismillahirrahmanirrahim, kita tak akan jadi orang musyrikin. Nabi kata yalah. Jadi potong Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Umar marah, mana boleh. Ini hak kita, perjanjian kita. Nabi kata potonglah, ya. Jadi Sayyidina Umar kena taat oleh Nabi walaupun nampak macam tak patuh syariah. Lepas tu mereka tak puas hati. Ini yang Rasulullah ni tak mau. Kita tak mengaku kamu Rasulullah. Kalau kami mengaku kamu Rasulullah, takkanlah kita nak buat perjanjian Hudaibiyah ni. Nabi kata potonglah. Nah, ini Umar dah marah sangat, nak pegang pedang. Aku pegang ni kan. Nabi cakap apa? Awak syaitan, diam. Macam tu kepada Sayyidina Umar. Okey, lagi satu tentang yang poda itu. Ada seorang ulama keluarkan fatwa, buka poda, buka nikab, kerana dia guna balik ayat surah An-Nur, surah An-Nisa dan Al-Quran menyatakan untuk menjaga kehormatan, mengelak fitnah. Tapi sekarang kamu dah menimbulkan fitnah dan memakai ini. Jadi kalau saya boleh percaya, boleh keluar fatwa bahawa kalau kamu takbir Allahu Akbar sehingga orang takut, bawa senjata replika dalam sekolah, murid-murid yang bukan Islam takut, ibu bapa mereka takut, masa itu haram kita lakukan itu kerana menimbulkan fitnah. Kerana Islam menjaga semua, al-Ziman dan sebagainya. Tak boleh panggil orang tu kafir. Banyak fatwa melarang kita panggil sesiapa kafir. Hanya Allah boleh mengkafirkan. Tapi tak apa, itu tajuk lain. Sekian saja, saya harap faham. Jangan kutuk saya, kutuk kata-kata saya. Tak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.